Terima kasih Tuan Speaker. Bandar Kuching minta Menteri Dalam Negeri menyatakan pelan kerajaan untuk memudahkan dan mempercepatkan proses mendapatkan status kewarganegaraan untuk anak-anak tanpa kad pengenalan atau stateless children dengan izin, termasuk memperbarui SOP yang sedia ada untuk menangani isu ini secara cepat dan holistik. Terima kasih. Terima kasih Rabi Kuching. Saya menjemput Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri untuk menjawab dalam tempoh masa 3 minit. Silakan. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih kepada Tuan Kevin Bandar Kuching. Tuan Ketua, untuk makluman ahli yang berhormat, dalam memastikan permohonan kewarganegaraan individu berumur bawah 21 tahun, di bawah perkara 15A Perlembagaan Persekutuan dapat diproses dengan lebih sistematik dan berkesan, Kementerian telah selesai menambahkan prosedur pengendalian standard atau SOP tersebut. Permohonan kewarganegaraan di bawah perkara 15A Perlembagaan Persekutuan dengan tempoh pemprosesan yang lebih singkat dari permohonan lengkap yang diterima mulai tahun 2020. Ia bermula daripada tahun 2020. Sebelum ini ada banyak masalah yang timbul dalam prosedur yang baru ini. Mulai tahun ini sudah pun kita menambah baikkan segala prosedur yang ada. Penambahbaikan SOP berkenaan adalah berdasarkan kepada pematuhan syarat di bawah bahagian 3 Perlembagaan Persekutuan dan juga Citizenship Rules 1964, serta turut mengambil kira pelbagai aspek termasuklah kebajikan pemohon tanpa mengabaikan keselamatan dan kesejahteraan warga negara sedia ada. Kelahiran yang berlaku di Malaysia tidak menyebabkan seseorang individu memperoleh kewarganegaraan secara automatik. Kewarganegaraan seseorang individu ditentukan berdasarkan kepada status perkahwinan dan juga taraf kewarganegaraan ibu bapa kandung sewaktu kelahiran berlaku, selaras dengan peruntukan di bawah bahagian 3 Perlembagaan Persekutuan Citizenship Rules 1964, serta perundangan berkaitan yang berkuasa dalam isu pendaftaran perkahwinan, pengangkatan, kesahtarafan anak dan peraturan imigresen. Sukacita diingatkan bahawa ibu bapa dan penjaga kepada individu yang bertaraf yang belum ditentukan atau bukan warga negara bertanggungjawab sepenuhnya. Saya nak beri penegasan di sini. Bertanggungjawab sepenuhnya untuk menguruskan kewarganegaraan, dokumen pengenalan diri dan dokumen perjalanan dengan negara asal bagi mengelakkan ketiadaan dokumen pengenalan diri, keberadaan tidak sah di Malaysia dan seterusnya disalahanggap sebagai tidak memiliki kewarganegaraan dari mana-mana negara atau stateless. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Kuching untuk mengumpulkan apa-apa soalan tambahan pertama dalam tempoh 30 saat. Terima kasih Tuan Ketua. Saya meneliti jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri tadi. Sebenarnya jawapan yang diberikan hampir sama setiap tahun. Isu ini belum lagi diselesaikan. Dikatakan ada yang diperbarui, ada yang ditambah baik, tetapi kita tidak dapat melihat results daripada penambahbaikan tersebut. Jadi soalan saya, dikatakan bermula dari 2020 kita ada penambahbaikan. Apakah penambahbaikan dalam proses tersebut? Selain itu, soalan kedua, bagaimana kerajaan dapat menyelaraskan pelaksanaan pemberian dokumen kepada stateless children ini? Kerana kalau kita lihat di Sabah dan Sarawak, isu ini sangat-sangat rumit. Bagaimana kerajaan nak kategorikan siapakah PTI, siapakah stateless children? Kerana di Sabah Sarawak kita juga ada pelarian perang sejak tahun 70-an. Generasi ketiga, keempat, anak-anak semua ada di Sabah dan Sarawak juga. Apakah rancangan kerajaan untuk mengatasi masalah ini, to solve this problem? Jangan kita punish these children just because of dosa ibu bapa ataupun kelembapan kerajaan untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih. Terima kasih Rabi Kuching. Sila Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri untuk menjawab.
kasih Yang Berhormat Kuching, saya ingin maklumkan di sini. Tadi saya dah berikan penekanan bahawa masalah kewarganegaraan atau taraf anak-anak ini kita pulangkan kepada individu-individu tertentu, terutamanya ibu bapa mereka. Pertama, mereka mesti mempunyai dokumen yang sah. Kalaulah anak-anak ini tidak ada dokumen yang sah, tarafnya seperti orang yang biasa yang tidak tahu bagaimana untuk kedudukan mereka yang ada. Jadi sebab itu saya nak maklumkan SOP yang telah pun kita lakukan buat waktu ini adalah pertamanya untuk tempoh masa yang kita berikan kepada anak-anak tersebut. Pemohon-pemohon boleh kita berikan kelulusan jika sekiranya segala dokumen yang diberikan kepada kita adalah dokumen yang sah. Banyak juga perkara-perkara penipuan yang berlaku dalam negara kita ini. Maka sebab itu kita mesti menentukan bahawa dokumen yang sah yang telah diberikan. Kalau semua dokumen telah pun diberikan kepada kita, insya-Allah kita boleh meluluskan dalam masa 12 bulan. Ini berlaku. Sebab itu bila kita nak melihat tentang masalah yang ada di Sabah sebagai contoh, saya telah pun pergi lawatan ke Sabah baru-baru ini. Walaupun ada orang yang mengatakan saya pergi ke Sabah itu untuk perkara lain, tapi yang sebenarnya yang saya pergi adalah untuk melihat apa yang sebenarnya berlaku. Tadi Amat Berhormat jumpa saya, Hamzah, dia kata, saya kata saya pergi nak memastikan tentang kedudukan yang dikeluarkan oleh negeri Sabah dahulu tentang HIF 22, kad burung-burung, sijil banci, IM 13. Semua ini berlaku di Sabah. YB, yang terpaksa kita ada nak mencela ke? Yang terpaksa kita tentukan supaya segala apa yang berlaku ini mestilah mendapat penyelesaian asal. Selepas penyelesaian asal itu telah pun kita berikan, insya-Allah kita akan pastikan dokumen-dokumen itu sah dan kita akan berikan kepastian dan mereka boleh pohon. Kalau ianya layak, kita akan berikan taraf kewarganegaraan kepada mereka. Terima kasih.